Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, J. Dan ini adalah 5 orang yang disabitkan kesalahan biarpun tidak bersalah. Yang pertama, Madison Hobley. Pada pagi 6 Januari tahun 1987, Madison Hobley ini dikejutkan dengan bunyi penggera kebakaran di apartmen yang didiami oleh dirinya dan juga ahli keluarga. Jadi lepas dia dengar penggera kebakaran tu, dia terus kejutkan bini dia untuk dapatkan anak dia. Lepas tu dia keluar dan tolong penghuni-penghuni lain di pasar kuri tersebut untuk menyelamatkan diri. Setelah kebakaran reda, didapati 7 orang terbunuh dalam kejadian tersebut, termasuklah isterinya, anak lelakinya dan juga kedua-dua mertuanya. Selepas kejadian tersebut, pihak polis mengarahkan Madison Hobley untuk ke balai polis untuk membantu mereka menjalankan siasatan dan mencari dalang kepada kebakaran tersebut. Di balai polis, Madison Hobley telah disoal siasat dengan ganas dan didera dengan teruk dan telah ditahan atas tuduhan membunuh 7 orang di dalam kejadian kebakaran tersebut. Walaupun dah didera dan juga disoal siasat dengan teruk, of course Hobley masih lagi tidak mengaku bersalah di atas kejadian tersebut. Dan pada ketika itu, pihak polis mengusulkan bahawasanya Hobley melempar satu tin gas di hallway apartmen tersebut untuk menyebabkan kebakaran. Tetapi tin gas itu bukannya dijumpai dekat hallway tu, tapi dekat bawah kaunter dapur di dalam sebuah rumah. Dan cap jari yang dikatakan milik Madison Hobley telah dipalsukan oleh pihak polis yang mengatakan bahawasanya cap jari itu milik dia, padahal bukan pun. Bagaimanapun, mereka berjaya sabitkan kesalahan ke atas Hobley dan menjatuhkan hukuman mati ke atasnya, dan Hobley menjadi banduan akhir selama 13 tahun sebelum Governor daerah Illinois, Ryan, pada ketika itu mengampunkan 10 orang banduan akhir yang telah dituduh walaupun tidak bersalah. Yang kedua, Eric Kittler. Pada 9 Mac tahun 1997, sebuah kedai rencik telah dirompak oleh 2 orang lelaki bersenjata dan Abdul Khalil terbunuh di dalam kejadian tersebut. Salah seorang suspek yang pada ketika itu berumur 17 tahun, Thomas Harvey, telah disoal siasat dan mengaku penglibatannya di dalam rompakan tersebut dan telah memetik nama Eric O sebagai rakan subhatnya yang telah membunuh Abdul Khalil. Jadi polis ni mencari Eric O selama 18 hari sebelum diorang gempur rumah Eric juga, tapi nama dia Eric Kittler. Yang mana rumah Eric Kittler ni hanyalah satu blok sahaja daripada rumah Eric O. Eric Kittler kemudiannya memberikan kerjasama penuh dan mengikuti mereka ke balai polis untuk disoal siasat. Keesokan harinya, tahu-tahu Eric Kittler ni dah menandatangani pengakuan dengan tuduhan membunuh. Sebelum itu, Eric telah disoal siasat selama 12 jam. Hasil analisis tulisan tangan, barulah diorang sedar bahawasanya diorang ni dah tersilap orang. Kemudian pihak polis mula memalsukan laporan, musnahkan nota temu bual dan menyembunyikan bukti bahawa Eric Kittler ni tidak bersalah. Eric Kittler dibicarakan sebagai seorang dewasa dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 35 tahun. Namun Eric Kittler dibebaskan 5 tahun kemudian setelah memenangi perbicaraan rayuan, manakala Harvey tadi menjalani hukuman penjara selama 25 tahun. Yang ketiga, Scott Sonberger. Sebuah bank di Knoxville telah disamun oleh seorang lelaki yang memakai topi baseball pada 12 Januari tahun 2000. Satu-satunya saksi kejadian menjelaskan kepada pihak berkuasa bahawa lelaki tersebut berketinggian 175 cm, berambut serta mempunyai mata yang gelap dan muka yang bersih tanpa sebarang jambang atau misai. Ketika pihak polis tengok balik rakaman CCTV, orang yang membantu pihak polis pada ketika itu untuk menjalankan siasatan mengatakan bahawasanya suspek ni nampak mirip dengan salah seorang bekas pekerja bank tersebut. Tapi bila diorang tengok dalam rakaman CCTV yang menunjukkan angle lain, sebenarnya tak adalah sama sangat pun. Tapi bagaimanapun, polis telah menahan Scott Sonberger yang dikatakan mirip dengan suspek itu tadi. Apa yang peliknya, penampilan Scott sangatlah berbeza dengan kenyataan saksi kejadian yang mana Scott ni berambut blond, bermata biru dan ada misai. Scott dan isterinya Teresa dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Walaupun alibi diorang ni konsisten, di samping penampilan Scott ni tak ada persamaan langsung dengan kenyataan saksi. Polis tetap mendapatkan surat waran untuk menahan Scott dan Teresa. Setelah disoal siasat beberapa kali dan diugut untuk mengambil hak penjagaan anak mereka, Teresa akhirnya terpaksa mengaku terlibat dalam rompakan tersebut. Dan pasangan ini dipenjarakan selama 4 bulan.
Bagaimanapun, kes samun masih lagi berlaku di Knoxville dan rakaman CCTV lain mendapati bahawa suspek yang sebenar sangat mirip dengan Scott yang ketika itu sudah elok berada dalam penjara. Akhirnya pasangan ini dibebaskan dan bandar Knoxville telah membayar ganti rugi sebanyak 2 juta US dollar kepada pasangan ini. Yang keempat, Christopher Parrish. Pada 29 Oktober tahun 1996, Michael Kirshner ditembak di satu parking lot ketika sedang buat urusan jual beli dadah. Bagaimanapun, ahli keluarga Michael yang menelefon 911 melaporkan bahawasanya Michael ni ditembak di kediamannya sendiri dalam kejadian pecah rumah. Hasil pemeriksaan rumah yang dikatakan dipecah masuk itu mendapati tiada sebarang tanda jenayah berlaku. Namun polis tetap memulakan pencarian suspek yang dikatakan telah memecah masuk pangsa puri tersebutlah. Dalam proses ini, Christopher Parrish telah pun ditahan walaupun alibinya sangatlah solid, yang mana pada ketika itu dia ni berada di tempat lain dari tempat kejadian yang mana sejauh 177 km bersama ahli keluarganya. Malah laporan saksi yang mendakwa bahawa Kirshner berdarah dengan teruk setelah ditembak tidak dapat dibuktikan kerana tiada sebarang darah dijumpai di apartmen tersebut. Walaupun banyak bukti yang mengatakan dirinya tidak bersalah, Christopher Parrish tetap dibicarakan. Christopher Parrish telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. Kes pihak pendakwa raya ketika perbicaraan hanya bergantung kepada kejadian palsu yang dikemukakan kepada juri sebagai bukti serta mendakwa Christopher telah mengugut saksi utama mereka sebelum memberikan keterangan. Setelah menjalani hukuman selama 8 tahun, Christopher akhirnya dibebaskan setelah segala tuduhan ke atasnya ditarik balik. Yang kelima, Alejandro Dominguez. Pada tahun 1990 di Chicago, seorang wanita dirogol dalam satu kejadian pecah rumah dan Alejandro Dominguez dipanggil ke balai polis sebagai salah seorang suspek. Walaupun pada ketika itu, dia duduk kat rumah je relax. Dengan pengaruh daripada ketua penyiasat pada ketika itu, wanita tersebut memilih Alejandro sebagai perogolnya. Dalam kenyataan wanita tersebut, perogolnya mempunyai tatu dan memakai subang telinga serta bercakap dalam bahasa Inggeris. Masalahnya, Alejandro ni tak ada tattoo pun dekat badan dia, tak pakai subang dan juga tidak bercakap dalam bahasa Inggeris. Dia ni hanya bercakap dalam bahasa Sepanyol sahaja. Namun keadaan menjadi lebih parah buat Alejandro apabila William Wilson, ahli forensik makmal Illinois, mendakwa bahawa Alejandro mungkin pelakunya berdasarkan jenis darah. Alejandro akhirnya disabitkan kesalahan dan menjalani hukuman penjara selama 7 tahun sebelum dibebaskan oleh kerana perlakuan yang baik sepanjang dipenjarakan. Alejandro hanya dapat membersihkan namanya 12 tahun selepas kejadian tersebut, yang mana dia sendiri yang bayar ujian DNA yang membuktikan bahawa dia bukanlah pesalah di dalam kes rogol tersebut. Alejandro akhirnya dibayar ganti rugi sebanyak 9 juta US dollar setelah memenangi kes saman oleh kerana dirinya disabitkan kesalahan biarpun tidak bersalah. Jadi itulah 5 orang yang disabitkan kesalahan biarpun tidak bersalah. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube Utusan TV. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum.